Oke, untuk video kali ini, Cikgu akan terangkan tentang sejarah tingkatan 5. Oke, sejarah tingkatan 5 bab 7 yaitu membina kesejahteraan negara. Oke, video sebelum ini kita sudah belajar tentang bab 7, tetapi bab 7 untuk subtopik 7.1, 7.2 dan juga 7.3. Jadi video hari ini ialah kesinambungan video lalu dan kita akan teruskan belajar dengan subtopik yang baru. Oke, yaitu yang pertama 7.4 dasar kebudayaan kebangsaan, 7.5 sukan sebagai alat perpaduan dan juga 7.6 yaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Nah, jadi kita akan fokus 3 subtopik ini. Oke, seperti biasa, selepas menonton video ini, pastikan murid-murid menjawab soalan pengukuhan yang sudah Cikgu sediakan di akhir video ini. Oke, soalan pengukuhan berbentuk soalan struktur dan murid-murid menjawab mestilah dengan menggunakan jawaban format SPM. Oke, tanpa membuang masa, mari kita terus masuk dalam subtopik 7.4 yaitu dasar kebudayaan kebangsaan. Oke, dalam dasar kebudayaan kebangsaan ini kita akan belajar tentang sejarah pembentukan dasar ini. Mari kita sama-sama belajar. Oke, sebelum itu pastikan murid-murid membuka buku teks bersama-sama dan juga membuat catatan ringkas berdasarkan penerangan dalam video ini. Oke, sejarah pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini telah diperakui melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan pada tahun 1971. Kongres ini dianggap sebagai lanjutan daripada Kongres Rakyat yang telah dibuat pada tahun 1956, yaitu Kongres Kebudayaan Melayu. Tapi kenapa dia ditukar? Sebab pada zaman ini Persekutuan Malaysia sudah terbentuk. Oke, Kongres ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, yaitu Tun Abdul Razak Husin di Dewan Tunku Chancellor University Malaya, Kuala Lumpur. Oke, kongres ini dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Oke, jadi kita sudah belajar tentang sejarah pembentukan kebudayaan kebangsaan. Jadi kita mau tahu apa pula tujuan dasar ini diwujudkan. Oke, matlamat pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ada 3. Ini pelajar perlu ingat. Oke, yang pertama mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Oke, yang kedua memupuk dan memelihara kepribadian kebangsaan yang terhasil daripada kebudayaan kebangsaan. Dan yang ketiga, memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan, kemanusiaan, dan kerohanian yang seimbang. Oke, dengan pembangunan sosioekonomi. Jadi ini ialah 3 matlamat ataupun 3 tujuan utama pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan. Oke, seterusnya kita lihat pula tentang siapakah yang melaksanakan. Siapakah yang melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan ini? Oke, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan melibatkan semua kementerian, melibatkan semua kementerian, agensi dan jabatan yang berkaitan. Dasar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, kini dikenali sebagai Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, Majlis Kebudayaan Negeri, Istana Budaya, serta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara. Ini merupakan bangunan Aswara. Oke, jadi ini adalah semua agensi-agensi yang melaksanakan dasar kebudayaan kebangsaan ini. Oke, seterusnya kita lihat citra warna Malaysia. Oke.
Dasar kebudayaan kebangsaan dijelmakan melalui program seperti Citra Warna Malaysia yang melibatkan pelbagai kaum dan budaya. Program ini mula dianjurkan pada tahun 1999 yang merupakan promosi pelancongan. Antara program yang dijalankan seperti memperagakan kebudayaan, pakaian, tarian dan nyanyian rakyat Malaysia. Maksudnya di sini semua kaum terlibat dalam program Citra Warna inilah. Masing-masing kaum masing-masing memperagakan kebudayaan masing-masing, pakaian tradisional masing-masing dan tarian masing-masing. Program Citra Warna ini telah diadakan di Dataran Merdeka pada bulan Mei setiap tahun dengan melibatkan pelbagai kaum. Pelbagai kaum termasuklah Cina, India, Melayu, dan juga lain-lain. Ada banyak kaum di Malaysia. Lepas itu kita lihat pula dari segi penggiat budaya. Dasar kebudayaan kebangsaan ini dia telah melahirkan ramai tokoh dan penggiat budaya yang tersohor. Tokoh ini memberikan sumbangan yang besar terhadap proses membudayakan masyarakat dan kebudayaan bangsa. Sumbangan mereka penting dalam menggalakkan penghasilan karya seni tempatan yang bermutu tinggi dan memartabatkan khazanah asli negara. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah antara tokoh-tokoh yang telah dilahirkan daripada dasar kebudayaan kebangsaan, yaitu kita ada Azza Aziz, Hamzah Dolmat, Lim Swee Tin, Samuel Das, Suhaibun Yusuf, Matthew Ngau Jau. Jadi kalau kita lihat ini kelas, ini semua terdiri daripada pelbagai kaum yang berbeza. Seterusnya kita lihat pula apakah kesimpulan yang kita dapat ataupun perolehi daripada pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan. Pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan dapat membentuk bangsa yang bersatu padu serta mengekalkan identiti negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah berbangga. Jadi pelajar-pelajar perlu ada nilai berbangga dengan keunikan budaya di negara kita. Hal ini disebabkan budaya tersebut memperlihatkan kepribadian kebangsaan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi itulah pembelajaran kita belajar tentang dasar kebudayaan kebangsaan yang telah diperkenalkan dalam usaha untuk menyatu padukan kaum di Malaysia. Seterusnya subtopik 7.2 yaitu sukan sebagai alat perpaduan. Bagaimanakah pula sukan ini mampu menyatu padukan masyarakat? Mari kita lihat. Kita lihat yang pertama, sukan dan perpaduan melalui pendidikan. Bagaimanakah sukan dapat menyatu padukan masyarakat berbilang kaum melalui pendidikan? Sukan merupakan aktiviti co-curriculum yang sangat digalakkan dalam kalangan murid sekolah. Kalau kita di sekolah, semua murid-murid mesti mempunyai sukan masing-masing. Dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan yaitu dasar satu murid satu sukan dan rancangan integrasi murid untuk perpaduan menggalakkan murid pelbagai kaum melibatkan diri dalam sukan yang digemari. Dasar ini memberikan peluang kepada murid dari pelbagai kaum untuk menceburi bidang sukan serta dapat memupuk semangat setia kawan dan berpasukan. Selain itu, dasar ini mampu melahirkan atlet yang berkaliber sehingga ke peringkat antara bangsa. Jadi kalau kita lihat di sini melalui sukan di sekolah-sekolah, satu sukan mungkin dianggotai oleh banyak pelajar yang datang dari kaum yang berbeza. Menanam nilai menghormati kaum ataupun dapat menguatkan lagi perpaduan kaum di kalangan murid-murid sejak dari kecil.
Oke, seterusnya kita lihat Majelis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM. Oke, Majelis Sukan Universiti Malaysia ataupun MASUM ini telah bermula pada tahun 1974. Oke, tujuan MASUM ini ditubuhkan untuk mengadakan pertandingan sukan dalam kalangan penuntut dan staf universiti tempatan bagi memupuk perpaduan dan integrasi nasional. Oke, MASUM menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan. Pengunjuran MASUM secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Jadi ini ialah logo untuk Majlis Sukan Universiti Malaysia. Jadi pelajar-pelajar dapat lihat di sini yaitu penganjuran MASUM secara bergilir. Contohnya pada tahun ini di UMS, tahun depan di Unimas, tahun depannya lagi di UPSI dan sebagainya. Secara tidak langsung ini dapat menggalakkan integrasi antara negeri. Oke, seterusnya ada Sukan Malaysia ataupun SUKMA. Nah, SUKMA ini diadakan secara dwi tahunan. Maksud dwi tahunan ialah 1 tahun dijalankan 2 kali. Oke, pada peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Tujuan SUKMA ini diadakan untuk mengeratkan hubungan kaum serta integrasi antara negeri. Oke, SUKMA pertama telah diadakan di Kuala Lumpur pada 19 April 1986 sehingga 26 April 1986 yang telah disertai sebanyak 3.849 atlet dari seluruh negara. Oke. Oke, seterusnya kita lihat penganjuran sukan. Oke, selain daripada ada SUKMA, ada MASUM, Malaysia juga berjaya menganjurkan pelbagai jenis sukan di peringkat serantau dan antarabangsa yang melibatkan negara-negara lain. Oke, ini membuktikan sukan dapat menyatukan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Kalau kita tidak bersatu padu, kita tidak mungkin dapat menganjurkan sukan yang bertaraf antara bangsa. Disebabkan perpaduan kaum yang kukuh di negara kita, barulah kita mampu menganjurkan sukan bertaraf antara bangsa. Negara-negara lain turut yakin dengan keselamatan mereka datang ke Malaysia dan menyertai penganjuran sukan oleh Malaysia. Komitmen pemimpin dan kesungguhan para sukarelawan pelbagai kaum. Memastikan penganjuran sukan yang cemerlang mendapat pengiktirafan banyak pihak. Antara sukan antara bangsa yang pernah dianjurkan oleh negara kita, termasuklah hoki Piala Dunia, sukan Commonwealth, Piala Thomas, Southeast Asia Games ataupun sukan SEA, sukan permotoran Formula One dan berbasikal Litua di Langkawi. Jadi ada banyak jenis penganjuran sukan bertaraf antara bangsa yang pernah dianjurkan oleh Malaysia. Ini membuktikan bahwa masyarakat Malaysia bersatu padu untuk menganjurkan sukan. Nah, untuk memastikan negara-negara lain boleh menyertai sukan yang dianjurkan oleh Malaysia. Oke, seterusnya kita lihat pula kejayaan Malaysia dalam sukan, yaitu menjadi kebanggaan bersama. Oke, kejayaan pasukan negara dalam pertandingan sukan antara bangsa, seperti sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA, dan pesta bola merdeka. Ini merupakan hasil kerjasama serta kesungguhan pelbagai pihak. Dalam pasukan seperti bola sepak, hoki, badminton, renang, bowling dan olahraga, pemain dan jurulatih bekerjasama tanpa mengira kaum. Kejayaan pasukan negara merupakan harapan seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita dapat lihat bahwa kerjasama antara kaum itu menjadi tonggak utama kejayaan Malaysia dalam bidang sukan. Oke, seterusnya kita lihat laungan Malaysia boleh.
kita sentiasa dengar tentang perkataan Malaysia boleh. Oke, slogan Laungan Malaysia Boleh ini sebenarnya tujuan dia ialah untuk menunjukkan patriotisme. Apa itu patriotisme? Semangat cintakan negara. Oke, Laungan Malaysia Boleh ini dilaungkan oleh seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan budaya ketika menyokong pasukan Malaysia dalam pertandingan kejohanan peringkat serantau ataupun peringkat antarabangsa. Oke, di mana slogan ini asalnya sebenarnya untuk kempen Malaysia menjadi tuan rumah kejohanan Piala Thomas dan UBE 1992 dan penyertaan Malaysia di kejohanan Olimpik yang diadakan di Spanyol serta kejohanan Sukan SEA yang diadakan di Singapura pada tahun 1993. Laungan semangat Malaysia Boleh ini dapat dilihat apabila Malaysia muncul sebagai juara Piala Thomas pada tahun 1992. Piala Thomas ini ialah sukan badminton. Okey, sokongan ini membuktikan bahawa rakyat Malaysia bersatu padu untuk kejayaan pasukan negara. Okey, dalam gambar di sebelah ini merupakan pasukan badminton Malaysia yang telah menjuarai Piala Thomas pada tahun 1992. Okey, seterusnya ialah peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Okey, apa pula peranan organisasi dalam perkembangan sukan? Mari kita lihat. Beberapa agensi diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian dan kecemerlangan sukan negara pada peringkat antarabangsa. Okey, agensi tersebut termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, serta Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan juga peringkat negeri. Pegawai pengurusan pakar perubatan sukan, pegawai teknikal dan panel kejurulatihan yang terlibat dalam organisasi ini terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan kepakaran dalam bidang masing-masing. Peranan organisasi yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat memupuk perpaduan kaum. Okey, seterusnya kita lihat kepemimpinan beribawa. Apa ini kepemimpinan beribawa? Okey, kejayaan sukan di negara kita merupakan hasil pengurusan sukan yang cekap dan teratur. Kecemerlangan ini disebabkan oleh ketokohan pemimpin persatuan sukan, jurulatih, para atlet dan juga pegawai sukan. Okey, keunikan perkembangan sukan di negara kita ini memperlihatkan penglibatan kerabat diraja dan ahli politik. Okay, sebagai penaung atau presiden persatuan sukan. Okay, sementara itu bekas atlet pula dia menjadi pengurus ataupun jurulatih sukan. Peranan mereka penting. Okay, peranan semua pemimpin ini penting dan menarik minat serta sokongan rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Jadi kita dapat lihat kepemimpinan beribawa juga mampu untuk menarik masyarakat dari berbagai kaum untuk menyertai sukan, yaitu sekaligus dapat memupuk perpaduan kaum. Okey, seterusnya kita masuk dalam subtopik 7.6 yaitu subtopik terakhir, yaitu rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan rakyat. Okey, rukun negara ini kita sudah tahulah, semua murid-murid tahu. Rukun negara ada 5 prinsip. Jadi mari kita lihat sejarah pembentukan rukun negara dan juga apakah maksud setiap prinsip rukun negara yang kita selalu baca, selalu ingat, selalu baca di perhimpunan. Okey, sejarah pembentukan. Ini pelajar perlu tahu kenapa itu rukun negara dibentuk. Okey, rukun negara dibentuk ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Apa yang berlaku?
Nah, itu kita sudah belajar pada video sebelum ini, yaitu berlakunya rusuhan kaum. Jadi, rukun negara ini dia hasil daripada perbincangan dan pemikiran Majelis Perundingan Negara yang dibentuk oleh Mageran pada 29 Januari 1970. Oke, rukun negara telah diisytiharkan secara rasmi oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970. Itu bersempena dengan ulang tahun kemerdekaan yang ke-13. Oke, pada tahun 2020 barulah genap 50 tahun rukun negara dicipta. Oke, pada tahun lalu lah. Oke, kita lihat 5 prinsip rukun negara. Cikgu tahu semua pelajar tahu apa itu 5 prinsip. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan juga kesopanan dan kesusilaan. Tapi adakah kita tahu maksud setiap prinsip tersebut? Mari kita lihat maksud setiap prinsip tersebut. Oke, kepercayaan kepada Tuhan, maksud dia prinsip ini menunjukkan bahwa agama menjadi panduan hidup untuk membentuk kepribadian yang baik dan landasan dalam membina keharmonian kaum. Oke, Perlembagaan Malaysia menetapkan bahwa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Oke, agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Kita perlu saling menghormati dan memahami serta bertoleransi dalam aspek keagamaan. Oke, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Oke. Prinsip ini menjelaskan bahwa negara kita mengamalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan. Raja merupakan simbol penyatuan dan perpaduan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Pengamalan prinsip ini dapat melahirkan rakyat yang menghormati simbol kedaulatan negara, mematuhi undang-undang, berusaha untuk meningkatkan imej negara dan berani mempertahankan kedaulatan negara serta mempunyai ciri patriotisme yang teguh. Itu maksud prinsip yang kedua. Oke, prinsip yang ketiga maksud dia ialah prinsip ketiga yaitu keluhuran perlembagaan. Maksud dia ialah ketertinggian dan keagungan perlembagaan atau undang-undang. Perlembagaan berfungsi memberikan pelindungan dan hak kepada setiap anggota masyarakat dalam negara kita. Oke, prinsip ini menekankan supaya rakyat dapat menerima, mematuhi, dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan. Dan yang terakhir ialah kedaulatan undang-undang. Oke, prinsip ini menuntut setiap rakyat menghormati undang-undang negara, tidak melakukan kesalahan di sisi undang-undang, dan berusaha untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang. Rakyat perlu bertanggung jawab mempertahankan dan memelihara kedaulatan undang-undang daripada dicabar oleh mana-mana pihak demi mengekalkan kehidupan yang aman dan harmoni. Oke, ini adalah prinsip keempat. Jadi prinsip kelima pula, kesopanan dan kesusilaan. Apa maksud kesopanan dan kesusilaan? Oke, prinsip ini merujuk adalah untuk memastikan bahwa setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati, dan berakhlak mulia. Kesopanan dan kesusilaan ini dapat menjamin hubungan baik sesama kaum agar terus kekal terpelihara. Oke, prinsip ini menjadi garis panduan yang perlu dijadikan amalan dan disemai dalam diri setiap rakyat Malaysia. Oke, penghayatan nilai murni akan melahirkan suasana yang hormat, harmoni, dan saling bertolak
angsur. Jadi itulah ada 5 prinsip rukun negara yang kita sudah tahu dan kita mesti tahu maksud setiap prinsip rukun negara tersebut. Oke. Jadi untuk Oke, jadi kita sudah habis belajar untuk subtopik 7.6. Jadi maka berakhirlah sudah pembelajaran kita untuk sejarah bab 7. Oke, seperti yang Cikgu bagi tahu tadi, di akhir video ini Cikgu sudah sediakan 2 soalan pengukuhan. Dan Cikgu mau pelajar jawab soalan pengukuhan ini mengikut format jawaban SPM. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita sudah habis belajar bab 7. Untuk video akan datang, kita akan belajar pula bab yang baru, yaitu bab 8. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.